Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita wilayah edisi Rabu 21 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Miza Isni Muhammad dan berikut paparan utama petang ini. Projek laluan rel Pantai Timur diteruskan. Bekalan gas di Sabah kini dikawal selia kerajaan negeri berkenaan. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL diteruskan dengan pengurangan kos RM11.01 bilion. Kos asal yang diluluskan pada 2016 RM85.97 bilion. Kita terikat dengan perjanjian lama, kita putuskan dan walaupun ada penambahan permohonan penambahan sedikit kos kerana laluan yang baru, tetapi kalau kita lihat kos keseluruhan ECRL itu keseluruhan ECRL lebih rendah RM11.01 bilion ketimbang atau berbanding kos keseluruhan asal ECRL 1.0 sebanyak RM85.97 bilion pada tahun 2016 ya. Walaupun ada sedikit penambahan kerana pembiayaan tambahan bagi menampung penjajaran semula projek laluan rel Pantai Timur yang kita luluskan, tetapi ini menyebabkan keseluruhan kos itu diturunkan sebanyak RM11.01 bilion. Tapi keputusan kita itu meneruskan projek yang diluluskan dulu, tetapi dan tidak membawa banyak lagi perubahan kerana ia akan melambatkan proses pelaksanaan dan mempersulitkan kerja-kerja dan rundingan yang sedia ada. Perdana Menteri memaklumkannya pada sidang media pasca mesyuarat Kabinet di Putrajaya. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kuasa kawal selia bekalan gas di Sabah dipindahkan kepada kerajaan negeri berkenaan dan perkara itu diputuskan selari komitmen kerajaan perpaduan untuk memertabatkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Umpamanya hari ini untuk gas kita pindahkan kuasa kawal selia bekalan gas yang dulunya di peringkat Petronas Persekutuan itu dipindahkan kepada kerajaan negeri Sabah. Ini telah berlaku untuk Sarawak dan sekarang dipindah kepada kerajaan negeri Sabah. Tentunya tarikh pelaksanaan itu menunggu perkenaan Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Jadi proses itu saja. Tetapi kelulusan daripada Jemaah Menteri telah pun diperakui hari ini. Perdana Menteri menjelaskan dengan pemindahan ini kuasa menetapkan harga serta perjanjian baharu dapat dilaksanakan di peringkat negeri. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia menerima banyak pertanyaan daripada pelabur dan pengusaha mengenai peluang perniagaan di negeri ini. Dan untuk itu, Datuk Seri Anwar mahu kecekapan pengurusan permohonan perniagaan dipertingkat. Tindakan pantas, cepat dan efisien amat penting bagi menarik minat pemain industri membuka serta memperluas perniagaan di Malaysia. Supaya kepesatan kelulusan ini dapat dilakukan dan saya percaya jabatan dalam penyelarasan ini dapat membantu kerana sekarang ini sudah ada petanda yang sangat positif
pengusaha-pengusaha dan pelabur yang datang, yang bertanya, dan kita harus memulakan dengan menunjukkan bahawa ada kaedah dan cara kelulusan dan tindakan yang lebih pesat, lebih berkesan daripada sebelumnya. Bajet Mini 2023 berjumlah lebih 107 bilion ringgit diluluskan Dewan Negara dan ia akan berkuat kuasa sehingga rang Undang-Undang Perbekalan 2023 dibentangkan semula dan diluluskan kelak. Belanjawan itu antara lain meliputi emolumen penjawat awam dan bantuan kebajikan. Anggaran perbelanjaan mengurus ini antaranya merangkumi bayaran gaji pada penjawat awam, utiliti, biasiswa, bantuan kebajikan rakyat serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Oleh hal yang demikian, rang undang-undang ini amat mustahak untuk diluluskan bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat bagi tahun hadapan. Sokongan majoriti bagi meluluskan RUU kumpulan wang disatukan kurungan perbelanjaan masuk akaun 2022 itu diperoleh menerusi undian suara selepas dibahaskan 6 senator. Selepas bajet mini 2023 diluluskan, fokus kini perlu tertumpu kepada usaha memastikan kelancaran dan kejayaan pelaksanaannya. Penyelarasan harus segera dilakukan bersama pihak terlibat bagi meningkatkan kecekapan terutama dalam aspek penyaluran bantuan. Dan tentunya dengan kelulusan bajet ini, kerajaan dapat belanja untuk memastikan semua pentadbiran kerajaan di semua peringkat dapat berjalan dengan baik dan melaksanakan apa juga perkara-perkara yang terkandung dalam bajet berkenaan. Yang penting kedua-dua dewan telah membuat keputusan yang bijaksana untuk menangani menyelesaikan apa juga masalah yang sedang kita hadapi. Dan sudah tentu menjadi harapan supaya pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan mendapati apa yang telah ditentukan oleh Kementerian Kewangan. Sementara itu perlu difahami bahawa pegawai-pegawai pejabat-pejabat awam, kontrak-kontrak yang sedang berjalan, perlu dibuat pembayaran. Pejabat awam perlu kita perlu memastikan bahawa emolumen gaji mereka berjalan. Jadi itulah fungsi tugas apa yang ingin dicapai daripada pembentangan bajet sementara ini. Pelbagai bantuan yang diumum menerusi bajet mini kerajaan perpaduan amat bersesuaian dalam membantu rakyat dalam mengharungi Tahun Baharu 2023 yang dijangka lebih mencabar dan paling dinantikan bantuan tunai rakyat berjumlah RM300 untuk setiap isi rumah dan RM100 bagi penerima bujang. Tentulah benda yang baik kan. Kita sebagai rakyat yang ada di antara kita yang tak ada pendapatan apa-apa dan yang daripada pencen ke apa, umumkan berita macam ini menjadi satu memang kita tunggu-tunggulah dapat membantu sikit sebanyak, utama sekali pada anak-anak yang sekolah. Memang sangat okey sebab biasanya pada awal tahun banyak yang memerlukan, lebih-lebih lagi pada yang anak yang mempunyai keluarga yang mempunyai anak-anak, dia memerlukan untuk persekolahan. Kemudian ialah persediaan bila awal tahun tu macam-macam, kadang-kadang kita perlukan untuk perbelanjaan baru, ada kegunaan untuk keluarga yang ada yang perlu yang sediakan. Memang sangat dialukan. Ini pun ada kebaikan juga. Tapi kita kena beringatlah, kena belanja berhemahlah. Kita jangan ingat untuk awal tahun saja. Rasa akan datang beberapa bulan lagi mungkin kita menyambut hari raya dengan bulan puasa. Jadi sama-sama kita berhemah untuk kita belanja untuk keperluan yang asas lah, yang itu yang utama pada saya.
Pembayaran fasa 1 bantuan tunai rakyat diawalkan ke Januari 2023 berbanding Mac yang diumumkan sebelum ini. Ia bakal memberi manfaat kepada hampir 9 juta rakyat. Dan berikut antara intipati bajet mini 2023 yang diluluskan di Parlimen. Kerajaan memperuntukkan RM2 bilion melibatkan kadar RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 untuk penerima bujang. Sementara itu, rancangan penambahan peruntukan dalam pengurusan bencana dan banjir diteliti berikutan keadaan banjir yang dialami di had lebih parah daripada jangkaan awal. Peruntukan RM400 juta telah disalurkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Oleh kerana perkembangan mendesak semasa seperti banjir yang juga telah mula meragut nyawa di Pantai Timur dan juga beberapa keperluan segera, maka ada pertimbangan untuk menyegerakan dan memberikan penambahan tidak dari segi belanjawan kerana ini hanya tertaluk pada bulan Mac, tetapi penyesuaian dari kelulusan yang ada supaya dapat diperkasakan NADMA dan peruntukan tambahan untuk khususnya di Terengganu dan di Kelantan. Sementara itu, bantuan tambahan musim tengkujuh sebanyak RM200 akan disalurkan kepada pekebun kecil getah bagi Januari 2023. Setakat ini, kerajaan telah menyalurkan bantuan musim tengkujuh BMT bagi November dan Disember dengan bantuan keseluruhan RM600 kepada hampir 320,000 pekebun kecil getah. Kerajaan juga bersetuju menyalurkan bantuan awal persekolahan RM150 kepada semua murid tanpa mengira pendapatan ibu bapa dan bantuan berkenaan akan diberikan pada Januari 2023. Selain itu, bantuan kebajikan masyarakat kepada isi rumah miskin, warga emas dan OKU juga diteruskan. Dalam pada itu, Kerajaan Perpaduan bersetuju meneruskan pemberian kenaikan gaji tahunan KGT tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56, bantuan khas keuangan BKK sebanyak RM700 kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah dan sebanyak RM350 kepada 1 juta pesara kerajaan turut diumumkan. Kerajaan juga komited menyediakan 55,000 peluang pekerjaan untuk tahun hadapan, antaranya melalui program MyStep dengan 35,000 peluang pekerjaan ditawarkan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan ia dengan dorongan pelaksanaan program mengiktiraf gaji antara RM1,500 hingga RM2,100. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD memperkenalkan pakej perpaduan prabayar internet mudah alih dengan harga serendah RM30 dan menurut Menterinya Fahmi Fadzil, pakej separuh harga dengan kelajuan 3 kali ganda itu ditawarkan bermula Februari tahun depan. Jelas beliau, ia menzahirkan komitmen kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup khusus untuk golongan belia, orang kurang upaya OKU, warga emas dan juga veteran. Pakej disediakan 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi iaitu Celcom DJ, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan YTL Communication. Data 30GB tersebut dapat menampung penggunaan perkhidmatan chat dan voice call serta penggunaan aplikasi dalam talian bagi aktiviti harian seperti pembelian dalam talian, penghantaran makanan, tempahan, urusan perbankan dan pembayaran, carian internet dan navigasi serta berita dan maklumat. Pakej menawarkan peningkatan kelajuan internet mudah alih ke 3 Mbps dengan kuota dinaikkan kepada 30GB untuk tempoh 6 bulan. Pakej itu merupakan pakej asas yang disediakan dan terpulang kepada penyedia perkhidmatan untuk menawarkan nilai tambah ke atas pakej tersebut.
Bertemu kembali. Penduduk terjejas banjir di 5 negeri berkurang berbanding pagi tadi dan setakat pukul 4 petang, 68,569 individu daripada lebih 19,000 keluarga sedang melindung di 396 pusat pemindahan sementara dan berikut rinciannya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kelantan kira-kira pukul 4.30 petang tadi bagi meninjau keadaan banjir dan melawat penduduk terjejas di negeri itu. Dan beliau diiringi isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Jadi untuk laporan langsung kita bersama wartawan Noralia Ramli di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Angkasa Puri Kelantan masih merekodkan penduduk terjejas banjir yang tinggi hari ini, khususnya di Jajahan Pasir Mas. Dan sehubungan itu juga, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir melawat ke lokasi banjir di Jajahan Pasir Mas hari ini yang merupakan antara jajahan di Kelantan yang paling terkesan. Beliau turut diiringi isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang dijadualkan ke acara berasingan di mana beliau terlebih dahulu akan menghadap Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan, Raja Perempuan Tengku Anis almarhum Tengku Abdul Hamid, dan seterusnya melawat keluarga mangsa renjatan elektrik di Kampung Morak Tumpat. Dalam siri lawatan kerja ke Kelantan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sejurus tiba di negeri ini, beliau dijadualkan meninjau ke kawasan terjejas banjir di Bandar Baru Apam Putera. Dan setelah itu, beliau melawat pula ke lokasi pusat pemindahan sementara PPS di SMK Tengku Panglima Raja di Pasir Mas ini untuk menyantuni penduduk terjejas banjir di PPS ini sekaligus bertanya khabar berkenaan situasi mereka di sini. Apa yang pasti, kesemua penduduk serta petugas kelihatan ceria dan gembira bagi menyambut kedatangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menyifatkan lawatan ini menunjukkan kecanaan dan keprihatinan beliau kepada mereka yang terkesan. Mengikut jadual lawatan, beliau turut diberi taklimat persediaan menghadapi bencana banjir dan situasi semasa banjir di Jajahan Pasir Mas oleh Ketua Jajahan iaitu Hazmi Abdul Hamid dan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Insinyur Kamal Mustafa. Untuk makluman, setakat jam 3 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di PPS SMK Tengku Panglima Raja ini adalah seramai 737 orang daripada 737 orang. Dan untuk makluman penonton berita RTM juga, pada Khamis lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga hadir melawat keadaan banjir di Pasir Mas di mana pada lawatan kerja beliau itu, Timbalan Perdana Menteri melawat dan menyantuni penduduk terjejas di dua PPS iaitu SK Gual Periuk dan juga PPS SK Tok Deh Rantau Panjang. Pada siri lawatan itu, TPM turut menyampaikan bantuan makanan agensi pengurusan bencana NADMA kepada penduduk terjejas. Merujuk portal info bencana JKM, setakat jam 3 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan adalah seramai 31,424 orang yang ditempatkan di 124 PPS di seluruh negeri ini. Saya kira setakat itu dulu info berita dari Kelantan. Terus bersama berita RTM bagi perkembangan selanjutnya. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Noralia. Penduduk terjejas banjir di Terengganu terus menerima sumbangan yang dihulurkan oleh pelbagai agensi. Bantuan tambahan terus dialuk-alukan bagi membantu penduduk terjejas mendepani kerosakan dan kehilangan harta benda pasca banjir nanti. Jadi untuk perinciannya kita bersama dengan wartawan Muhammad Sharifuddin Arsyad yang kini berada di Kemaman. Silakan Sharif. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Kini saya berada di PPS SK Kampung Baru Kerteh untuk meninjau keadaan banjir di kawasan ini. Ketika ini saya akan bertemu bual bersama dengan Adun Kerteh iaitu Yang Berhormat Insinyur Saiful Azmi Suhaili yang akan memperincikan kepada kita tentang apa yang telah diutarakan oleh beliau sebentar tadi. Beliau amat berpuas hati dengan jentera-jentera kerajaan yang membantu mangsa-mangsa banjir ketika ini. Assalamualaikum, Wabi.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, YB tadi kita berbual-bual tadi, YB ada cakap sangat berpuas hati dengan pertolongan yang telah diberikan oleh jentera kerajaan dalam membantu masa-masa banjir. Okay, boleh YB ulaskan lagi tentang perkara itu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, keadaan banjir ataupun hujan di terutama di Kemaman lah, di Kemasik semakin menurun. Tetapi semasa puncak baru ni, keseluruhan mangsa khususnya di Dun Kemasik menjangkau sehingga 1,800 orang. Dan alhamdulillah yang terkini hari ini mangsa yang masih lagi berada di PPS Pusat Pembinaan Banjir seluruh Dun Kemasik khususnya seramai 985 orang. Keseluruhan pusat pembinaan dan usaha memindahkan mangsa-mangsa yang terlibat berjalan lancar. Alhamdulillah, kita dapat sokongan yang baik daripada seluruh jentera kerajaan, termasuk sukarelawan dan juga komuniti-komuniti kampung dalam memastikan kelancaran perpindahan yang kita terpaksa urus. Dan alhamdulillah setelah keseluruhan mangsa berjaya dipindahkan dengan selamat, kita juga mengurus di PPS juga alhamdulillah dapat sokongan semua pihak, khususnya komuniti kampung, bagi memastikan seluruh mangsa berada dalam keadaan selesa, termasuk makannya, tempat menginapnya dan sebagainya. Alhamdulillah baik. Walaupun sebahagian daripada satu kampung di Dun Kemasik ini ada yang terputus hubungan terus. Alhamdulillah pertolongan daripada bomba orang kampung, kita dapat naik bot ke sana. Walaupun sedikit kekangan berlaku, namun kita dapat sempurnakan dengan baik, alhamdulillah, insya-Allah. Baik YB, selain daripada itu, apakah bentuk bantuan yang dipohon lagi dibantu oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat di pihak YB macam mana? Kebiasaannya pihak kementerian khususnya yang terlibat dalam menguruskan bencana akan menyampaikan bantuan-bantuan tambahan daripada pusat kepada seluruh mangsa yang terlibat. Alhamdulillah, NAKMA antaranya JKM telah bersama, namun untuk tambahan-tambahan lain yang biasanya sebelum ini kita dapat, antaranya kit makanan dan beberapa pertolongan lain yang kita harap dapat berjalan ataupun dapat disampaikan dengan baiklah, sehingga sekarang kita masih lagi menunggu peruntukan ataupun bantuan tersebut untuk kita agihkan kepada mangsa-mangsa. Dan di samping kita juga mungkin mengutarakan beberapa kerja-kerja yang perlu dilihat secara lebih terperinci, khususnya dalam membaik pulih ataupun menambah baik sistem saliran bagi mengurangkan risiko banjir. Dan kita berharap pihak pusat juga mengambil berat ataupun mengambil perhatian atas perkara-perkara yang kita telah utarakan, dan justru kita hasil daripada kerja-kerja tersebut, insya-Allah dia dapat mengurangkan bilangan yang terlibat seterusnya bagi keadaan yang lebih baiklah untuk kita. Di peringkat negeri, insya-Allah setakat ini sokongan daripada Esko, sokongan daripada Menteri Besar sendiri, alhamdulillah setakat sangat memuaskanlah. Walau bagaimanapun tambahan yang bakal diberi, insya-Allah akan memberi lebih kebaikanlah. InsyaAllah kita boleh top up lagi tambahan daripada pusat, daripada sokongan dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada mangsa, insya-Allah. Baik, terima kasih YB. Kalau anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, pelbagai bentuk bantuan telah pun diterima di PPS ini. Antaranya adalah kit makanan, iaitu makanan-makanan kering, tuala dan juga selimut sudah sampai di sini oleh pelbagai agensi yang datang membantu ketika ini. Sangat alhamdulillah dan sangat meriah bantuan yang telah diberikan. Saya kira itu sahaja dulu laporan saya untuk petang ini, dan kita kembali kepada rakan setugas di studio. Baik, terima kasih Syarif.
Hujan lebat dan arus sungai deras menyebabkan jalan hubungan antara Kampung Payoh dan Kampung Bujal Kijal Kemaman Terengganu terputus dan keadaan itu hanya disedari penduduk sebaik banjir mulai surut. Hujan lebat Ahad lalu menyebabkan peningkatan mendadak air di Sungai Kampung Bujal. Penduduk bersyukur tiada sebarang kejadian buruk berlaku. Kejadian berlaku kemarin, sedar tu lepas air surut baru nampaklah runtuh ni, jambatan tu putus ni. Mungkinlah salah satu puncanya air terlampau banyak dan selagi air tu memang ada dah. Laluan tak ada dah nak lalu. Maknanya kita terpaksa tumpang masuk kat laluan rumah orang. Lepas tu niti jambatan kambing dia. Ni jambatan kambing ni pun tak ada juga. Ni kita tak tahu masalah nak orang ni. Pulak. Dia kena repair pasal jambatan kambing ni dulu. Jambatan kambing tahan sikit maknanya tak sepiau besar ni kan. Waktu kau yang kecil sikit. Dia guna papan paper begini je. Papan selek-selek gini je dia buat. Kambing je. Okey. Kalau ni kita nak buat kau ni memang anyuk lah. Kalau kita nak pakai sekarang. Kalau sementara ni tumpang laluan dia lah. Laluan ini merupakan laluan utama penduduk untuk bekerja ke sekolah dan juga masjid selain laluan pekebun yang mengusahakan tanaman sawit dan sayuran di rancangan tanah berkelompok Kampung Bujal. 272 pasukan kesihatan dan perubatan sedia diatur gerak ke seluruh Pahang sepanjang musim tengkujuh kali ini dan 70 daripadanya ditugaskan di kesemua pusat pemindahan sementara PPS bagi memastikan tahap kesihatan penduduk terjejas banjir terus terjamin. Jadi untuk perkongsiannya terus saja bersama Rozi Hanis Abdul Rahman di Kuantan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP pastinya menjadi agensi yang memainkan nadi penting bagi menjamin aspek kesihatan para penduduk terjejas banjir. Jadi hari ini saya bersama dengan pengarahnya, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai kesiapsiagaan pihak JKNP. Terima kasih Rozi daripada RTM kerana bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan kesiapsiagaan Jabatan Kesihatan Negeri dalam kita menerangi musim banjir yang sedang berlaku sekarang. Okey, semasa banjir juga sangat pentinglah sebab untuk makluman Jabatan Kesihatan Negeri Pahang telah menyediakan sebanyak 272 pasukan iaitu 149 pasukan perubatan dan 123 pasukan kesihatan bagi menghadapi banjir pada tahun ini. Dan pasukan perubatan ini lebih berperanan untuk kita membuat pemeriksaan kepada masa-masa banjir yang ditempatkan di PPS yang ada yang mana telah dibuka, manakala pasukan kesihatan pula lebih kepada memantau kebersihan di PPS berkenaan untuk kita memastikan supaya segalanya berada dalam keadaan yang baik. Jadi sejak November 2022 kita tahu di Pahang telah pun dibuka sebanyak 50 buah PPS dengan melibatkan seramai 2,965 masa banjir. So untuk semasa banjir ini kesiapsiagaan kami adalah kami telah pun menggerakkan sebanyak 70 buah pasukan perubatan ke seluruh PPS yang telah dibuka sebelum ini bagi membuat pemeriksaan kesihatan kepada seluruh masa banjir. Dan untuk makluman juga, biasanya dari segi pasukan perubatan ini kami bahagian kepada dua, bergantung kepada kapasiti sesuatu PCS itu. So kalau PPS itu mempunyai kapasiti yang melebihi 500 orang masa, biasanya kita akan tempatkan satu pasukan yang statik yang terdiri daripada doktor, nurses dan juga pembantu perubatan. Tetapi kalau PPS itu PPS yang mempunyai kapasiti yang kurang daripada 500 orang, selalunya pasukan perubatan itu kita akan mobilize atau pergerakan daripada KK yang berdekatan. Dan sehingga kini kita telah berjaya membuat pemeriksaan seramai 1,014 orang mangsa lah. Jadi selain membantu penduduk di PPS, mungkin ada perkhidmatan lain yang turut disediakan oleh pihak JKNP?
Okey, selain daripada pasukan perubatan yang saya dah sebutkan tadi, ada lagi satu pasukan yang saya sebutkan, pasukan kesihatan. Jadi pasukan ini sangat penting sebenarnya sebab semasa banjir, semasa PPS dibuka, mereka ini bertanggungjawab untuk membuat pemeriksaan seluruh PPS tersebut. Sama ada kita melihat dari segi ada atau tidak kerosakan dan sebagainya, selalunya kita akan buat secara bersama dengan pejabat daerah dan juga lain-lain agensi. Dan pada waktu yang sama kita juga akan buat pemeriksaan sama ada atau tidak kedapatan tikus ke, lalat ke, ataupun ada tempat-tempat yang bertakung yang boleh menjadi punca kepada pembiakan nyamuk Aedes. Kita juga sebenarnya menyediakan sebanyak 95 pasukan yang akan memberikan sokongan psikososial dan kaunseling kepada masa banjir. Yang 95 pasukan ini kita telah kenal pasti di seluruh negeri Pahang. Jadi antara tugas mereka adalah untuk mereka memberikan kaunseling dan juga psikososial kepada masa banjir, termasuk juga kepada frontliners, kepada petugas-petugas, bukan sahaja kepada petugas kesihatan tapi juga petugas APM dan sebagainya yang mungkin boleh juga sebenarnya mereka terkesan dengan musibah banjir ini. Dan setakat yang PPS kita buka ini, pasukan psikososial tadi telah pun memberikan sokongan psikososial kepada 356 masa banjir dan juga 29 frontliners lah setakat ini, dan perkara ini memang kita sentiasa laksanakan semasa banjir ini. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan Pahang. Kita kembali dulu ke angkasa, persilakan. Baik, terima kasih Rosie. Dan seterusnya kita ikuti pula perkembangan cuaca di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semuanya, saya kini berada di Met Malaysia, satu agensi yang bertanggungjawab untuk memantau keadaan cuaca di negara kita. Saya dimaklumkan bahawa hujan lebat masih lagi berterusan sejak beberapa hari lepas di sekitar pantai timur semenanjung Malaysia. Namun, intensitinya alhamdulillah semakin berkurangan. Kalau kita lihat imej satelit ini, litupan awan sudah pun berkurangan pada hari ini. Walau bagaimanapun, amaran hujan berterusan masih lagi berkuat kuasa, terutamanya untuk kawasan di sebelah timur selatan. Bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan berisiko, nasihat saya simpanlah barang berharga anda dan dokumen penting dalam beg yang mudah dibawa. Segera berpindah ke pusat pemindahan sementara mengikut arahan pihak berkuasa. Tiada yang lebih berharga berbanding nyawa anda. Harta boleh dicari, namun nyawa anda tiada galang gantinya. Ingat, bencana bukan masa untuk kita bersukaria. Hujan tidak berhenti-henti dari pagi hingga ke malam. Jika begini setiap hari berlaku banjir, musnahlah alam. Untuk sebarang kemas kini berkenaan ramalan dan juga amaran cuaca, boleh ke laman sesawang rasmi Met Malaysia, Facebook, Instagram dan juga Twitter. Sekian dulu buat sesi ini daripada saya, Siti Nurhaliza. Assalamualaikum. Jaga diri.
Mayat seorang lagi mangsa tanah runtuh di Batangkali, Selangor ditemukan hari ini menjadikan korban tragedi itu kini berjumlah 26 orang. 7 individu lagi masih hilang dan hari ke-6 operasi menyelamat berdepan cabaran disebabkan hujan yang lebat. Jadi untuk perinciannya kita terus saja bersama Fatihah Rahim di sana. Silakan Fatihah. Ya Miza, untuk maklumat terkini yang dapat saya kongsikan berkenaan kejadian tanah runtuh di tapak perkemahan berhampiran sebuah ladang organik iaitu di Father Organic Farm Kertajaya Getin Haila Pahang, di mana operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan buat sementara waktu ekoran hujan lebat pada tengah hari ini, dan jika dapat diperhatikan sekarang keadaan cuaca mendung dan hujan masih lagi renyah-renyah. Oleh itu pihak bomba perlu memastikan tapak pencarian betul-betul selamat sebelum meneruskan operasi SAR. Okey, untuk makluman pada pukul 11.16 pagi tadi, satu lagi mayat mangsa yang ke-26 ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Batangkali, di mana penolong pengarah bahagian operasi bomba dan penyelamat Selangor, Hafizah Muhammad Nur, mengesahkan di mana penemuan mayat lelaki dewasa itu di sektor B iaitu di Farm View bersama 2 ekor anjingnya di kedalaman 4.5 meter. Manakala pihak polis belum lagi dapat dipastikan mangsa, identiti mangsa itu dan umur mangsa. Okey, setakat petang ini jumlah mangsa yang meninggal dunia buat masa ini adalah 26 orang, iaitu melibatkan 13 wanita dan 5 lelaki dewasa serta 5 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Manakala 61 lagi terselamat dan 7 lagi masih dilaporkan hilang. Semalam seorang lagi mayat kanak-kanak perempuan ditemui pasukan SAR pada pukul 10.45 malam di sektor yang sama setelah tiada penemuan selama 2 hari. Okey. Jumaat lalu tragedi tanah runtuh ini melibatkan 94 mangsa yang berada di tapak perkemahan ini. Operasi hari ini dijalankan dengan kekuatan 106 anggota, 11 jentera dan 4 ekor anjing pengesan. Saya kira itu sahaja perkembangan terkini dari lokasi tanah runtuh di Batangkali ini yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kita kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Baik, terima kasih. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini proses pengecaman di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh, kita terus saja bersama Rufina Mary Ambrose di sana. Silakan Rufina. Ya Miza, untuk pengetahuan anda, saya berada di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh sejak pukul 2 petang tadi dan keadaan di sini masih kelihatan lengang. Difahamkan proses pengecaman dan bedah siasat bagi mayat mangsa ke-25 iaitu kanak-kanak perempuan yang ditemui semalam jam 11.20 malam telah pun selesai. Waris kepada kanak-kanak itu dilihat tiba di Jabatan Forensik kira-kira pukul 11.40 pagi tadi bagi proses pengecaman mayat. Dan dalam laporan itu, difahamkan sebelum ini waris berkenaan ada membuat laporan polis mengenai kehilangan mangsa. Dan dalam laporan itu ada dimaklumkan mengenai beberapa tanda pada badan mangsa dan ia padan dengan mayat kanak-kanak yang ditemui. Manakala bagi mayat mangsa ke-26 iaitu lelaki dewasa dipercayai masih diteruskan. Juga difahamkan waris kepada mangsa berkenaan juga berada di Jabatan Forensik pada ketika ini bagi proses dokumentasi. Mayat berkenaan dikesan di sektor B Father's Organic Farm Batangkali dan tiba di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh sekitar jam 12.50 tengah hari ini. Difahamkan proses bedah siasat bagi 2 mayat mangsa tersebut melibatkan sampel DNA tulang. Setakat jam ini, kedua-dua mayat mangsa masih berada di hospital dan difahamkan mayat kanak-kanak perempuan akan dituntut keluarganya pada hari esok. Pengamal media pula masih berkumpul di Jabatan Forensik berikutan 7 lagi mangsa dalam insiden tanah runtuh di Batangkali belum dikesan. Setakat itu saja perkembangan yang saya dapat kongsikan. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rufina. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani percaya masih ada waris akan membuat laporan kehilangan ahli keluarga yang berkemungkinan terbabit insiden berkenaan. Dan ketika ini pihaknya sudah melakukan proses pemadanan data mangsa yang belum ditemukan dengan laporan polis diterima daripada waris.
Ini melalui dengan laporan-laporan polis yang dibuat oleh ahli keluarga waris. Yang sekarang ini saya pasti dah hampir 5 hari kejadian berlaku. Kita yakin akan ada waris yang akan datang tampil ke balai memaklumkan ahli keluarga mereka tak dikesan dan dipercayai. Tapi kita masih lagi tunggu lagi. Lepas ini kita akan padankan dan kita akan maklumkan angka sebenar yang kita percaya masih lagi hilang. Siti Esa Hassan, ibu kepada salah seorang mangsa tanah runtuh Nurul Azwani Kamaruzaman, menerima faedah pengurusan mayat FPM dan bayaran berkala pencen penakat daripada Perkeso, dan ia diharap dapat meringankan beban Siti Esa yang bekerja sebagai pembantu kantin di SJKC Muncong. Perdana Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, Allahyarham Nurul Azwani layak menerima FPM berjumlah RM2,000, juga bayaran berkala pencen penakat antara RM475 hingga RM2,500 sebulan. Saudara, 800 penduduk orang asli di pos Balar Gua Musang, Kelantan terputus hubungan sejak semalam, dan ini ekoran jalan perhubungan mereka ditimbus tanah runtuh. Tok Batin Pos Balar berkata runtuhan tanah itu dipercayai berpunca daripada hujan berterusan sejak seminggu lalu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim berkata pihaknya telah menerima aduan 230 ketua isi rumah terputus hubungan untuk ke Bandar Gua Musang. Laluan alternatif sementara akan dibina. Ketika ini, kerja-kerja pembaikan cerun dan laluan tidak dapat dilakukan ekoran hujan yang berterusan. Solat hajat bagi memohon pelindungan dan keselamatan negara daripada musibah banjir akan diadakan serentak selepas solat maghrib esok di 3 masjid utama. Solat hajat anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM itu diadakan di Masjid Negara Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar menerusi satu kenyataan turut menasihatati semua penduduk terjejas banjir di Pantai Timur agar terus sabar dan sentiasa mengambil langkah waspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Solat hajat juga akan diadakan di masjid-masjid dan surau-surau seluruh wilayah Persekutuan. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata selain esok, solat hajat juga akan diadakan selepas solat Jumaat pada 23 Disember. Beliau menambah sumbangan keuangan dan bantuan keperluan untuk mangsa banjir akan digerakkan melalui skuad muassadah agensi-agensi agama bagi membantu golongan yang terkesan. Rakyat di Sabah menyambut baik pemberian bantuan awal persekolahan yang diumum oleh Perdana Menteri, dan untuk perbincangannya kita langsung bersama Anisia Dolus di Kota Kinabalu. Silakan Anisia. Ya, Miza, keputusan kerajaan berpaduan untuk menyalurkan bantuan awal persekolahan RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa pada Januari 2023 disambut baik di negeri ini. Rata-rata berpandangan langkah berkenaan tepat bagi membantu ibu bapa dan penjaga dalam mempersiap anak-anak dengan kelengkapan sekolah sewajarnya. Syukur Alhamdulillah apa yang diumumkan baru-baru ini, bantuan untuk budak-budak sekolah. Saya sebagai ibu kepada pelajar amat bersyukur sebab kali ini pemberian bantuan awal persekolahan tidak mengira pendapat ibu bapa. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada kerajaan. Ini ada satu berita baiklah, berita gembira bagi ibu bapa. Kan seluruh Malaysia kan. Jadi yalah kebiasaannya pun kita ibu bapa kalau hujung tahun kan dia memerlukan peruntukan untuk anak-anak bersekolah. Jadi ini sangat bermakna lah bagi seluruh rakyat Malaysia. Perasaan saya sangat bersyukurlah atas keprihatinan pihak kerajaan
dalam membantu masyarakat khususnya ibu bapa dalam inisiatif memberi bantuan 150 kalau tak silap kepada semua murid-murid tanpa mengira latar belakang. Terima kasih kepada kerajaan kerana memberikan bantuan persekolahan kepada semua pelajar sekolah tanpa mengira pendapatan ibu bapa. Sebagai ibu bapa, saya berpendapat perkara ini akan meringankan bebanan ibu bapa, terutama sekali kerana pada awal tahun itu semua anak-anak akan memulakan persekolahan. Bantuan awal persekolahan yang disalurkan pada Januari 2023 ini membabitkan peruntukan RM825 juta melebihi RM450 juta yang disediakan dalam tahun ini. Kerajaan Perpaduan melalui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut bersetuju untuk meneruskan bantuan tunai rakyat 2023 fasa 1 dengan pembayaran diawalkan pada Januari ini memanfaatkan hampir 9 juta penerima dengan peruntukan RM2 bilion. Seramai 500 penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Limbahau Papar telah menerima bantuan bakul makanan dan wang tunai sebagai persiapan menjelang sambutan perayaan Krismas. Sumbangan turut bertujuan meringankan beban penduduk mengalami masalah kesihatan, orang kurang upaya dan ketua isi rumah golongan B40. Dapat merasai hari Krismas ini, walaupun mereka ada terlantar di rumah. Dan inilah kita di kawasan kita ini, kawasan yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Kita tidak memilih kepada bangsa atau agama Kristian saja, orang-orang Tionghoa, orang-orang Melayu juga kita lawati. Beliau berkata demikian dalam program ziarah kasih di Kampung Dambai Papar. Jelasnya lagi, beliau turut mahu mendengar sendiri keperluan dan masalah penduduk sekaligus berusaha menyelesaikan segera demi kebaikan semua pihak. Antara penerima bantuan adalah pasangan suami isteri Indin Osman 82 tahun dan Normah Tinggal 81 tahun, Lim Sui Sui 63 tahun di Kampung Sapat Papar, Joseph Jimit 70 tahun di Kampung Timbagan dan Angeline Gunpian 65 tahun di Kampung Pengalat Kecil Papar. Datuk Juil menambah pihaknya akan meneruskan program seumpama meliputi kawasannya dalam tempoh terdekat. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan berkolaborasi dengan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM ke arah memperkukuh hubungan kerjasama sekaligus memperkasa aktiviti dakwah di negeri ini. Jalinan kerjasama turut menumpukan pelbagai bidang terutama melibatkan latihan profesional dan khidmat nasihat berkaitan dakwah. Akan menambah erat lagi lah dan menambah kukuh lagi usaha-usaha kita untuk memastikan bahawa tanggungjawab dakwah itu lebih meluas dan berkesan, dan pengalaman yang dilalui oleh PERKIM dalam menggerakkan saudara kita dalam konteks Sabah, mungkin kami akan dapat melihat lebih dekat kerana mempunyai perbezaan. Datuk Sapawi berkata demikian selepas meraikan kunjungan 21 ahli Biro Kebajikan PERKIM Melaka di Menara Usia, Kota Kinabalu. Beliau yakin pendekatan itu berupaya meningkatkan lagi aktiviti dakwah khususnya di Sabah terdiri pelbagai etnik dan budaya. Sementara itu, Pengerusi Biro Kebajikan PERKIM Melaka, Bahaudin Abdullah, turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh hubungan kerjasama dengan Usia ke arah mendepani cabaran dakwah dalam alaf baru. Umat Islam diajak mendalami pengetahuan keagamaan dengan menghadiri pelbagai ceramah, seminar maupun pameran. Inisiatif tersebut penting bagi mendekatkan lagi keimanan individu sekaligus mengambil iktibar dengan mempelajari ilmu melalui pembimbing dan sumber yang betul. Ambillah kesempatan ini yang jarang-jarang, sebab barang-barang yang dipamerkan ini barang-barang yang rare, yang jarang terdapat di mana-mana, dan saya difahamkan kebanyakan barang-barangnya ada sanadnya, ada susur galur pemiliknya untuk memastikan ia benar-benar original. Salah satu yang saya rasa sangat menarik sekali lah yang menjadi tumpuan para pecinta atsar Rasulullah SAW ini adalah rambut baginda Muhammad SAW. Yang kita sendiri melihat secara berdepan begitu, lebih dekat. Begitu juga janggut Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu juga memang ada beberapa atsar yang terdapat di sini.
Mereka ditemui pada siri jelajah Athar Nabawi di Masjid At-Taqwa Kompleks Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di Kota Kinabalu. Pengunjung boleh melihat pelbagai artifak peninggalan Rasulullah yang dipamerkan menerusi jelajah Athar tersebut. Bukan sahaja menjadi tumpuan pengunjung, malah artifak ini turut diyakini tulen dengan bukti dokumen bertulis ataupun sanad. Jelajah akan diteruskan ke Masjid Al-Falah Kebayan hari ini dan esok, Masjid An-Nur Tuaran pada 24 dan 25 Disember, manakala Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dijadualkan pada 27 Disember ini. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Teruskan mengikuti RTM untuk lebih banyak berita sahih dan tepat. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza. Baik, terima kasih Nisha di Kota Kinabalu, Sabah. Antara fokus dari Sarawak pula mengenai keunikan pentadbiran kerajaan negeri dalam pelaksanaan setiap polisinya. Perbincangannya bersama Vanessa Marin. Silakan Marin. Ya, Miza, Sarawak disifatkan sebagai sebuah negeri dengan pentadbiran yang unik kerana menerapkan teknik kejuruteraan sosial dalam pelbagai polisi yang dilaksanakan. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kuihian berkata, pendekatan yang penting dalam intervensi sosial itu penting ke arah memperkukuhkan lagi inklusiviti bagi memastikan semua golongan rakyat menikmati manfaat pembangunan negeri. Datuk Seri Dr. Sim memberi contoh dalam bidang pendidikan, Sarawak telah mengambil langkah menyediakan silibus antarabangsa kepada semua golongan masyarakat dengan memperkenalkan sekolah antarabangsa di bawah Yayasan Sarawak. Beliau menjelaskan ia bertujuan untuk memastikan kanak-kanak daripada golongan B40 dan M40 turut dapat menikmati pendidikan antarabangsa yang kini hanya terhad kepada golongan T20. Katanya lagi, usaha ini bakal melahirkan lebih ramai bakat tanpa perbezaan sekaligus mengekalkan keharmonian di Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam anjuran Institut Kimia Malaysia IKM Cawangan Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menekankan Sarawak memerlukan lebih ramai para saintis dan jurutera. Jelasnya ini bagi memenuhi permintaan pasaran kerja dalam fasa baru pembangunan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang berpaksikan teknologi digital dan teknologi hijau. Sarawak akan terus mempertingkatkan usaha kerjasama ekonomi dan hubungan diplomatik dengan negara matahari terbit Jepun. Atas usaha itu, Timbalan Premier Dato' Amarawan Tengah Ali Hassan mengadakan lawatan rasminya ke negara itu dalam usaha meneroka dan berkongsi kepakaran dalam teknologi tenaga hijau penyimpanan karbon di Tokyo baru-baru ini. Dalam lawatan itu, Dato' Ahmad Awang Tengah diberi taklimat mengenai usaha hasil penerokaan bidang perniagaan syarikat JX Nippon Oil and Gas Exploration dalam sektor tenaga baru penyimpanan karbon. Taklimat khas terbabi disampaikan oleh pengarah JX Nippon Oil, Hido Kondo. Syarikat tersebut telah beroperasi di Sarawak sejak 1987 dalam kerja-kerja eksplorasi minyak dan akan terus mengembangkan perniagaannya di negeri ini. Pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan melalui pendigitalan intensif perkhidmatan kerajaan di bawah Ais Sarawak Care untuk golongan yang kurang bernasib baik diharapkan dapat mencapai bilangan optimum rakyat Sarawak. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, ia termasuk bantuan yang disalurkan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat dan 11 kawasan tumpuan di bawah Majlis Pembangunan Sosial Sarawak. Datuk Seri Fatimah Abdullah menambah antara inisiatif kerajaan adalah Endowment Fund Sarawak, Bantuan Ibu Bersalin, Geran Tahunan Khas Institut Pendidikan Awal Kanak-kanak, Bantuan Pesakit Buah Pinggang, Bantuan Rawatan Kesihatan, Kenyalang Gold Card dan Bantuan Ihsan KGC. Beliau dalam pada itu juga berharap usaha pihaknya memperjuangkan undang-undang melibatkan wanita, kanak-kanak dan orang kurang upaya akan dapat dicapai. Mengenai pendidikan prasekolah, selain memberi tumpuan kepada akses kualiti dan ekuiti, beliau berharap semua institusi pendidikan awal kanak-kanak di Sarawak akan melaksanakan program yang akan menyumbang kepada pembinaan sahsiah dan perpaduan.
Beliau menyatakan demikian menerusi kenyataan medianya ketika mengulas mengenai harapan dan aspirasi kementerian untuk 2023. Gabungan Parti Sarawak GPS menyokong kerajaan perpaduan kerana rakyat Sarawak mahukan kestabilan politik untuk pembangunan negara. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, rakyat Sarawak juga menyedari bahawa terlalu banyak berpolitik tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara. Datuk Sharifah Hasidah menjelaskan Sarawak perlu menunjukkan sokongan kepada kerajaan perpaduan kerana Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, mahu melihat negeri Sarawak membangun lebih jauh dan semua rancangan pembangunan akan dapat dilaksanakan dalam senario politik yang stabil. Beliau ditemui pemberita pada program Hari TVET College Community Kuching 2022 di Kuching baru-baru ini. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Sharifah Hasidah menyifatkan pelantikan Ahli Parlimen Lanang Elise Lau Kiong Yeng sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat membuktikan kerajaan perpaduan mengiktiraf kebolehan wanita dalam pentadbiran negara. Beliau mengalu-alukan pelantikan Elise Lau sebagai salah seorang wakil rakyat wanita di Sarawak dan beliau yakin kebolehan Elise memastikan persidangan parlimen berjalan lancar. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan, kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Dan seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 28. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.